Itu sebab penting tuan-tuan, hidayah tu milik Allah. Milik Allah. Milik Allah. Tuan-tuan datang surau, datang masjid bulan Ramadan ni pun hidayah daripada Allah. Orang yang dah selalu datang, saya tahu mana muka selalu, muka tak selalu. Saya tetap bulan datang sini tuan-tuan. Ada yang muka familiar, Jawa cakap. Ada yang muka kurang sikit familiar lah. Tu pilihan Allah. Yang dah selalu datang jangan rasa bangga pula. Tuan-tuan datang pun kerana Allah. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma hafadhil masjidil aqsa. Allahumma ansuril islam wal mujahidin wal mustad'afin wa ikhwanana fi Filastin, fi Gaza, fi Rafah, fi kulli makan wa kulli zaman ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadallu ma tamassaktum bihima, kitaballah was sunnati. Ayuhal muslimin wal muslimat, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang diraihkan pengurusi surau Al-Falah, sahab pimpinan surau, sahab pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan ibu, tuan-tuan haji, ibu-ibu hajah, para ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan imam, Bilal Siap, seterusnya hadirin hadirat, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana doa kita daripada bulan Rajab, balighna Ramadan ya Allah, balighna Ramadan ya Allah, balighna Ramadan. Balik tu mana dia balik? Bukan balik rumah, balik tu makna dia sampai ketemukan aku dengan Ramadan. Jadi kita dah bertemu dengan Ramadan. Dan alhamdulillah malam ni masuk malam yang ke berapa? Ketiga. Baru 2 hari lupa dah. Tapi tadi saya dijumpa orang tak puasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lah untuk orang tu. Saya tegur dia mengelaju lagi. Bukan muda gini. Dah tua dah. Saya ingat 50 dah. 40 lebih lah. Mulutnya ngunyah naik motor. Bila dia nampak saya pakai kopiah, dia tunduk, saya tegur, oi, laju orang tu. Itu sebab penting tuan-tuan, hidayah tu milik Allah. Milik Allah. Milik Allah. Tuan-tuan datang surau, datang masjid bulan Ramadan ni pun hidayah daripada Allah. Orang yang dah selalu datang, saya tahu mana muka selalu, muka tak selalu. Saya tetap bulan datang sini tuan-tuan. Ada yang muka familiar, Jawa cakap. Ada yang muka kurang sikit familiar lah. Tu pilihan Allah. Yang dah selalu datang jangan rasa bangga pula. Tuan-tuan datang pun kerana Allah. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan tuan-tuan Allah Ta'ala bagi kita kesempatan bertemu dengan Ramadan, ambil manfaat Ramadan ni sampai bila? Sampai bila? Sampai bila-bila. Jangan sampai raya kau hilang.
Ini benda di antara perkara-perkara yang selalu berlaku, tiap-tiap tahun berlaku. Kuat ke suara saya ni? Tiap-tiap tahun berlaku benda yang sama, tuan-tuan. Jumpa Ramadan, balik kena Ramadan, tapi jumpa Ramadan. 10 nanti kau hilang. 20 kau hilang. Bukan orang sini, orang Kolombia. Orang sini insya-Allah sama je. Sungguh tuan-tuan, benda ni kita kena tukar. Kita kena reformasi. Bukan reformasi yang tu, ni reformasi diri kita sendiri. Sampai bila kita nak gini? Kalau tuan-tuan tengok dalam bulan Ramadan, apa yang Nabi buat? Itu sebab banyak benda yang kita buat dalam bulan Ramadan ini tidak menyamai syarak ataupun tidak menyamai apa yang Nabi buat. Saya bulan Ramadan ni first time saya kuliah, tuan, tu garang sikit tu. Lain kali panggil ujung-ujung. Saya cerita raya. Aduh. Nabi, tuan-tuan, dalam bulan Ramadan dia tidak tinggalkan jemaah. Perang aja Nabi tinggalkan jemaah. Itu pun kalau terpaksa. Nabi, tuan-tuan, ketika nak meninggal, ketika nak wafat ke meninggal? Sama ya. Daripada segi bahasa menghormati Rasul, kita sebut wafat. Kullu nafsin zaikatul maut. Semua yang bernafas mati. Nabi ketika dia nak meninggal, ketika dia nak mati, berpapah masuk, datang pergi masjid. Sayyidina Ali papah. Kita datang bulan Ramadan, baru pergi masjid, baru pergi surau. Bukan orang sini, orang Kolombia. Tak betul, tuan-tuan. Ada seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Abi Maktum. Dia ni special. Apa special dia? Dia buta. Dia cakap, ya Rasulullah, aku ni buta. Macam mana? Adakah aku kena pergi berjemaah? Ini tidak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang telah kembali. Kemudian Rasulullah cakap, ya Abdullah bin Maktum, adakah kamu mendengar azan? Dengar, kamu pergi. Itu sebab, tuan-tuan, kita kena datang. Itu sebab dalam Islam dia ajar kita apa dia? Untuk menjadikan kita diri ini dalam pertengahan. Supaya kita dalam segala benda kita ambil pertengahan. Bukan saja bekerja, begitu juga dalam beribadah. Tuan-tuan dah bekerja 11 bulan. Bulan Ramadan datang, tapi datang bukan habis pun. Itu masalah dia. Ya. Wasatiyah yang disebut. Apa makna wasatiyah? Wasatiyah maknanya berpada pertengahan. Bukan setahun 11 bulan tu kita habis dekat dunia dah. Setidak-tidaknya, tuan-tuan, dalam 11 bulan yang lain tu, sebulan ada berapa minggu? Ada 4 minggu. Kadang-kadang ada 5 minggu. Setidak-tidaknya, tuan-tuan, dalam seminggu ada 1 hari kita datang surau. Untuk apa? Selain daripada mengimarahkan surau, selain daripada berjemaah, kita mendengar tazkirah ataupun kuliah belajar. Belajar tauhid, belajar fiqh, belajar tasawuf. Nabi sebut talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib pada setiap lelaki dan setiap perempuan yang beragama Islam. Kita kena berhenti menyalahkan mak ayah kita. Ada orang cakap dengan saya, dia cakap, ustaz, saya ni tak pandai sebab dulu ayah saya tak hantar sekolah agama. Oh, kalau gitu senanglah. Kalau belum balik, ya. Bila kita dah berumur, kita dah ada akal, kita sendiri kena fikir. Itu sebab dalam kitab Mata' al-Badrin disebut, orang yang mukallaf kalau tidak mengenal Allah, dia termasuk dalam hamba yang asi. Apa makna hamba yang asi? Hamba yang berdosa ataupun hamba yang bersalah.
Kena belajar tauhid, fiqh, tasawuf. Siapa dia mujtahid tauhid? Abu Hasan Asy'ari ataupun orang panggil Syariah. Abu Mansur Al-Matarudi ataupun orang panggil Matarudiyah. Itu dalam bab ahli sunnah wal jamaah tauhid. Dalam bab fiqh ada 4 ulama mujtahid. Apa dia? Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Dalam bab tasawuf, siapa lagi yang ada dalam bab tasawuf? Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Supaya kita keluar daripada jahil murakab. Apa dia jahil murakab? Jahil murakab makna dia bersusun-susun. Apa maksud bersusun-susun? Tak tahu, tak nak pergi belajar, tak nak pergi maji. Di depan Allah Ta'ala besok jawapan tak tahu tu tidak boleh diterima. Tuan-tuan semayang tak betul, tuan-tuan tak pergi maji, tuan-tuan tak termasuk dalam golongan orang yang diampunkan kesalahan. Kalau ikut syarak, kalau ikut hukum syarak, semayang tuan-tuan tak diterima. Melainkan tuan-tuan semayang, dalam masa yang sama tuan-tuan belajar rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Kemudian bila berlaku kesalahan, di situlah letaknya pengampunan Allah kerana tuan-tuan masih dalam belajar. Ada 3 jenis golongan manusia yang disebut yang diampunkan akan kesalahan dalam ibadah. Pertamanya orang yang mu'allaf. Orang baru masuk Islam, semayang salah, insya-Allah terima. Yang kedua dia apa dia? Orang yang jauh daripada manusia lain, tak ada orang datang mengajar, itu dimaafkan. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Apa dia golongan yang ketiga? Golongan orang yang masih dalam belajar. Fatihah tak betul, insya-Allah Allah Ta'ala terima ibadah kita di atas dasar seorang masih pelajar. Berapa hari kita Ramadan? Bulan Islam ni tuan-tuan, dia tak ada 31, paling 29 ataupun 30. Kalau kita tengok dalam bulan Ramadan, pertamanya Nabi sentiasa mengunjungi masjid-masjid. Dan 10 terakhir disebut hadis Nabi, dalam hadis Nabi yang sahih, Nabi mengikat perut iktikaf dalam masjid. Maknanya Nabi tak balik 10 hari terakhir. Sehingga kan disebut dalam sirah, Nabi nak sikat rambut, ulur kepala dekat luar, Aisyah sikat daripada luar. Sebab apa? Sebab rumah Nabi sebelah masjid. Saya bukan minta tuan-tuan iktikaf kat masjid dah. Saya minta tuan-tuan kekal dalam masjid, dalam surau, bukan sampai hujung Ramadan, sampai bila. Nabi sebut, cilakalah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan tapi tidak dapat pengampun. 10 yang pertama disebut rahmah, 10 yang kedua disebut maghfirah. Apa makna maghfirah? Pengampunan. Dan 10 yang terakhir bebas daripada api neraka ataupun disebut bara'u minan nar. Kalau tuan-tuan lari 10 dah hilang, maknanya tuan-tuan tak jumpa 10 yang tengah-tengah, iaitu maghfirah. Tuan-tuan, kita bukannya sekadar hidup dunia. Apa sekalipun status sosial tuan-tuan pada hari ini, satu hari besok tuan-tuan akan menyamai mak ayah kita, datuk nenek kita, kita akan kembali kepada Allah. Kita akan melalui proses-proses yang disebut alam kubur, padang mahsyar, timbangan mizan, titian sirat, dan akhirnya akan berakhir dengan syurga dan neraka. Jadi saya menyeru pada diri saya dan juga tuan-tuan, kekallah datang, kunjungilah surau ataupun masjid. Kalau tuan-tuan tak nak datang surau masjid, mana-mana pun tuan-tuan, sebenarnya kalau tuan-tuan balik kampung, tuan-tuan tengok orang kampung susah nak dapat tenaga pengajar. Saya pernah mengaji balik kampung. Ada satu ustaz tu datang kat kampung saya, kuliah subuh. 3 orang je. Imam, Bilal, ustaz.
Saya cakap ini ada orang kampung. Itu pun nasib baik saya balik kampung. Tidak, kadang saya dengan ustaz je. Habis tu kadang-kadang bila saya nak buang air, saya tinggalkan, ustaz cakap seorang, tuan-tuan bertua, tuan-tuan duduk di Lembah Kelang, pengajian dikatakan boleh setiap malam. Kalau sini tak ada, tuan-tuan boleh lari masjid surau berhampiran, mesti ada insya-Allah. Itu sebab orang banyak tak sesuai balik kampung, sebab bila dia biasa duduk masjid, surau masjid yang berada dalam Lembah Kelang, bila dia balik kampung dia rasa tak selesa sebab tak ada pengajian dan jemaah kurang kampung. Jemaah kurang. Saya pernah lalu di satu negeri yang paling banyak. Negeri berapa? Negeri 9 lah. Lain satu di satu negeri 9 paling banyak. Selalu Zuhur singgah, tak ada orang azan. Asar singgah pun tak ada orang azan. Kita beruntung tuan-tuan. Itu yang pertama saya nak sebut. Pertamanya mengimarahkan masjid dan surau. Bukan saja bulan Ramadan, tetapi sehingga akhir bulan Ramadan dan seterusnya sampailah Allah Ta'ala jemput kita. Allah Ta'ala sebut apa? Innama ya'muru masajidallah. Orang yang memakmurkan masjid-masjid aku ialah orang yang beriman dengan aku, orang yang beriman dengan hari akhirat, orang yang menunaikan semayang, aqimis solah wa ati'uz zakah wa lam yasya'illallah, dan dia tidak takut melainkan kepada aku. Saya cakap ni untuk diri saya dan juga tuan-tuan. Sebab Nabi sebut ad-dinun nasihah, agama tu nasihat tuan-tuan. Sepatutnya kita bersyukur bila ada surau dan masjid tempat kita yang dipenuhi dengan kuliah. Itu yang pertama. Banyak benda yang kita buat tak betul. Dalam bulan Ramadan sebenarnya yang mana yang paling afdal sekali? 10 terawal ke 10 terakhir? 10 terakhir. Sebab dalam 10 terakhir itu ada satu malam yang dinamakan malam Qadar. Lailatul Qadar. Laila tu makna dia malam. Tom yam, Laila tom yam. Jangan pergi siang. Maknanya tom yam malam, lail. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 Kalau sehari 10, 11, 15 tuan-tuan dah gaib, apa nak jumpanya? Sebab Lailatul Qadar ini adalah 10 malam terakhir dan di malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27 dan 29. Itu yang pertama. Berapa minit dah? Tadi start berapa? Saya dah cakap tadi setengah jam. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak sentuh bab apa? Bab dalam bulan Ramadan, selain daripada Nabi i'tikaf 10 terakhir dalam masjid, Nabi juga rajin bersedekah. Bersedekahlah sebanyak mana yang tuan-tuan mampu, walaupun sebahagian walaupun Nabi sebut tamra. Apa makna tamra? Sebelah tamar. Dan diikuti dengan satu lagi sifat berlawanan dengan sifat yang disebut sedekah, ialah jangan membazir dan jangan kedekut. Setiap tahun kita tengok negeri mana pun, negara mana pun, negara Islam yang menjalani ibadah puasa, sepatutnya dalam bulan puasa ni tuan-tuan, kita boleh berjimat, tetapi dalam bulan puasa lah berlakunya pembuang makanan lebih biasa daripada bulan-bulan yang lain. Mana-mana negara pun. Sebab apa? Bila kita berpuasa, tidak ada syaitan, kita ada nafsu, kita pergi ke pasar malam, kita pergi pasar Ramadan, kita membeli mengikut nafsu. Dia kadang-kadang orang dalam grup pun ada yang saya panggil orang sengit.
Nak dekat-dekat buka tu dia hantar gambar leci. Dia hantar gambar macam-macam lah. Cara membuat air cordial. Tengok. Tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ni jangan cakap tengok cordial. Tengok kalau selipar Jepun tu potong, celup tepung goreng pun nampak sedap. Sungguh. Sebenarnya dalam bulan Ramadan inilah, selain daripada kita disuruh beribadah, dalam bulan Ramadan inilah kita boleh berjimat cemat, dan dalam bulan Ramadan inilah kita boleh mengurangkan berat badan. Saya ambil kisah dalam yang disebut dalam kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Ar-Mendeleng. Disebut makan ni tuan-tuan ada 3 peringkat. Pertama dinamakan As-Siddiqin. Apa nama, kenapa dipanggil As-Siddiqin? Amalan makan ini diamalkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa dia? 3 hari sekali je kenyang. Walaupun bukan dalam bulan Ramadan. 3 hari, dengar elok. 3 hari sekali aja kenyang. Itu amalan Sayyidina Abu Bakar. Kalau Nabi lagi hebat. Adakah masa yang lain tu kalau bukan bulan puasa dia tak makan, ustaz? Makan, tapi makan dia sekadar mengalas perut. Tu. Yang kedua, yang diamalkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, 2 hari sekali kenyang. Maknanya dalam masa 1 hari berapa jam? 24 jam. 2 hari berapa? 48 jam. Dalam 48 jam tu dimakan cuma sekali aja kenyang. Kalau gitulah cara makan dia, tuan-tuan boleh bayang macam mana badan Sayyidina Abu Bakar dan macam mana badan Sayyidina Umar. Walaupun bukan dalam bulan Ramadan. Adakah dia tak ada duit? Ada duit. Tapi dia tahu dalam kitab, apa kitab sekalipun tuan-tuan, tuan-tuan tengok dalam Arba'in fi Usuluddin menyebut semua penyakit adalah berpunca daripada makanan. Darah tinggi, makan apa banyak? Garam. Kencing manis, makan apa banyak? Gula. Kolesterol, makan apa banyak? Benda berminyak, goreng. Gaut, makan apa banyak? Gaut. Tuan Imam, seafood. Maknanya semua makanan kronik, penyakit kronik berpunca daripada makanan. Dan yang ketiga tuan-tuan, ini yang boleh kita amalkan dalam bulan Ramadan. Boleh diamalkan oleh tuan-tuan dan juga saya, iaitu 1 hari sekali kenyang. Waktu bila kenyang? Waktu berbuka. Kenyang tu maknanya bukan nasi itu menggunung, itu bukan makan. Itu itu tuan cakap, bukan saya. Kita pagi kenyang, buka kenyang, sahur kan, Allahu Akbar. Bunyilah kita nak makan sangat, takutlah lapar. Sedangkan lapar itu adalah perkara yang elok untuk beribadah. Macam mana disuruh tuan-tuan? Waktu berbuka, tuan-tuan makanlah lebih sikit. Balik ni sekarang, tuan-tuan cuba timbang berapa kilo berat tuan-tuan. Malam ni baru masuk malam ketiga. Maknanya kita ada berapa? 27 hari ataupun 28 hari termasuk esok berpuasa. Tuan-tuan balik nanti tuan-tuan timbang berapa kilo tuan-tuan. Katalah berat tuan-tuan, saya baru 2 hari buat tuan-tuan turun 1,5 kilo dah. Tu hari saya timbang 71, tadi nak dekat maghrib saya timbang 68.9. Jangan makan banyak. Sahur kalau boleh. Saya minta sahur. Lepas tarawih ni kan, tuan-tuan jangan makan benda bergula sangat. Makan sikit-sikit kuih, makan air, minum air mineral banyak, lepas tu tidur. Pagi besok buka, tuan-tuan cuma ambil kurma 7 biji. 7 biji pun banyak. Ataupun 5 biji. Dia kiraan ganjil. Ataupun 3
3 biji kurma dengan susu. Kalau tak ada susu, air zam-zam. Kalau tak ada air zam-zam, minum dengan air kuku lah, kuku. Lagi satu tu apa? Kowe. Dah tak ada air Arab, ambil air Korea. Minum itu je makan. InsyaAllah kalau tuan-tuan hujung bulan, kalau katalah malam ni tuan-tuan timbang. Malam ni, sungguh tuan-tuan malam ni timbang 70 kilo. Hujung bulan tuan-tuan boleh dapat 62 kilo ataupun 63 kilo. Syarat buka, jangan tala banyak-banyak. Pergi pasal Ramadan, jangan penuhkan tangan-tangan tuan-tuan dengan makanan. Patutnya kita boleh berjimat dan kita boleh lebih sihat dalam bulan Ramadan, dan kita boleh berjaga ataupun beribadah lebih daripada bulan Ramadan sebab kita kurangkan makan. Ini dalam bulan Ramadan kita, tuan-tuan tak usah tipu diri sendiri. Pagi besok tuan-tuan tengok berapa banyak makanan yang tuan-tuan buang di dalam tong sampah. Tuan-tuan beli kuih tadi, tak makan, pagi besok buat apa? Buang. Besok nak dekat maghrib besok, tengok makanan sedap lagi, beli lagi. Beli sampai 5, 6, 10. Makan 2-3 biji, dah kenyang, pagi besok buang. Kurang, berhenti amalan ni tuan-tuan. Innal mubazirin kanu ihwana syayatin. Sesungguhnya mubazir itu saudara kepada syaitan. Jadi saya berpesan pada diri saya dan juga tuan-tuan, selain daripada rajin bersedekah, elakkan pembaziran dan jangan jadi orang yang kedekut. Kalau boleh beli makanan bagi jiran. Itu pun jangan banyak. Takut jiran pun nanti jadi membazir. Nabi sebut al-bakhilu ba'idu minallah wa ba'idu minan nas wa ba'idu minal jannah wa qaribu ilan nar. Orang yang kedekut itu Nabi sebut jauh daripada Allah, jauh daripada manusia, jauh daripada syurga. Wa qaribu ilan nar. Apa makna qarib? Dekat dengan neraka. Dan terakhir sekali tuan-tuan, saya nak pesan. Sebenarnya ada 4 perkara saya nak sebut, saya ambil 3 je. Kalau kita tak jumpa sampai habis Ramadan, inilah peluang kita untuk bersilaturahim. Makna dia apa? Menjaga silaturahim. Nabi sebut khairukum ahlihi. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik di kalangan ahli keluarga. Ana khairukum ahlihi. Nabi sebut aku baik dengan ahli keluarga aku. Baik. Kalaulah kita tak berjumpa sampai hujung Ramadan, nanti bila raya, kalau tuan-tuan ada perselisihan faham dengan adik-beradik, ulama sebut silaturahim ni ada 2. Pertama, silah. Apa makna silah? Silah makna dia penyambung. Rahim, apa makna rahim? Kasih sayang. Silaturahim yang pertama ialah di antara orang yang satu rahim dengan kita. Siapa dia yang satu rahim dengan kita? Adik-beradik. Kalau tuan-tuan ada selisih faham dengan adik-beradik, raya ni sambungkan silaturahim tuan-tuan dengan adik-beradik. Baik dengan isteri, baik dengan anak-anak, baik dengan cucu, baik dengan mentua, baik dengan semua orang. InsyaAllah tidak ada penghalang untuk tuan-tuan masuk ke syurga Allah. Ada orang dia tak baik dengan ahli keluarga dia, dengan orang lain memang baik lagi, tapi dengan adik-beradik sendiri punca sikit je, beraduh sampai tak bertegur sampai mati. Nabi sebut la yadkhulul jannah qata'i. Tidak masuk syurga pada orang yang memutuskan silaturahim. Bukan silaturahim itu je tuan-tuan, silaturahim di dalam surau, silaturahim dengan jiran. Ada imam tak baik dengan imam, bukan imam sini, imam Kolombia. Bilal tak baik dengan Bilal, ada tak? Ada.
Orang jual pisang tak baik dengan orang jual temikai, ada tak? Ada. Benda ni kita kena musnahkan, ataupun benda ni kita kena berhenti. Bawa sifat yang baik dalam bulan Ramadan, penghujung Ramadan kita berbaik-baik dengan semua orang. Jadi saya nak berpesan pada tuan-tuan, satu hari ada seorang lelaki masuk dalam masjid. Nabi cakap, ini ahli syurga. Kemudian selang beberapa hari, lelaki tadi masuk lagi. Nabi sebut, lelaki ini ahli syurga. Masuk kali ketiga bila Nabi cakap orang ni ahli syurga, seorang daripada sahabat tadi tuan-tuan, dia berpura-pura pergi ke rumah orang yang dicakap ahli syurga tadi ni, dia nak menumpang, dia jadi musafir. Bila malam tu, musafir ni berapa hari? Musafir ni 3 hari ataupun 5 hari, termasuk hari perjalanan. Kau jangan pergi rumah orang sampai 10 hari. Itu bukan musafir, melantak nama dia. Itu juga pergi rumah orang jalan raya, sekali pergi 10 kereta, orang tu bukan nak buka pintu, takut. Ini kan kalau buka pintu ni 10 peti oren habis. Dia ada kaedah dia tuan-tuan pergi ziarah. Lalu orang tadi pun pergi rumah orang tadi tu. Dia cakap, ya Syekh, aku nak tumpang nak tidur, aku nak bermusafir. Malam pertama dia tidur rumah sahabat tadi tuan-tuan. Dia tengok sahabat ni tak adalah bangun tengah malam ke, tahajud ke, semayang sunat tasbih ke, tak ada pula dia baca Quran, macam biasa je. Sampai waktu semayang, sembahyang. Selepas 2 malam dia tidur rumah sahabat tadi, dia pun balik. Dia bertemu dengan Rasulullah. Dia cakap, ya Rasulullah, aku pergi tidur rumah orang yang kau cakap ahli syurga. Tapi aku tengok dia tak ada pun amalan special dia. Tapi tak ada perempuan, dia tak adalah datang surau masjid bulan Ramadan dia. Dia maknanya dia sembahyang berjemaah, tapi dia tak adalah tengah malam bangun tahajud, tak ada. Baca Quran banyak tak. Nabi cakap, kalau kau nak tahu apa amalan dia, kau pergi jumpa dia dan kau tanya. Lalu orang tadi pun tuan-tuan, dia tak puas hati. Sahabat tadi dia pergi jumpa dengan orang yang Nabi sebut ahli syurga tu. Dia tanya, ya Syekh, tuan pengerusi lebih sikit boleh? Saya nak habiskan cerita ni. Tak ada, saya berhenti sini. Boleh? Boleh. Lalu dia pun pergi jumpa dengan orang tadi tuan-tuan. Dia cakap, tuan, saya minta maaf, hari itu saya datang menyerupa macam musafir. Sebenarnya saya nak tahu, apakah sebenarnya amalan tuan yang menyebabkan Nabi sebut tuan ini adalah ahli syurga. Dia sebut pertama tuan-tuan, dia cakap, aku menjaga hubungan baik dengan Allah. Maknanya apa yang Allah Ta'ala buat, semua dia suruh dia buat. Apa yang Allah Ta'ala suruh tinggal, dia tinggal. Yang keduanya, aku tidak ada permusuhan dengan mana-mana manusia. Kalau aku ada salah, aku pergi minta maaf. Dan yang ketiganya, mana-mana ada orang yang bersalah dengan aku tidak menyimpan di dalam hati aku. Siapa saja pun yang bersalah, sepanjang aku jumpa dalam hidup ini, aku maafkan kesalahan. Senang ke nak buat macam ni? Susah. Jadi kita kena didik diri kita. Pertamanya hubungan dengan Allah, ataupun dinamakan hablum minallah, jaga. Yang kedua disebut hubungan sesama manusia, ataupun dinamakan hablum minan nas. Kalau dua-dua ni tuan-tuan jaga, kemudian tidak ada benda yang boleh mengalarang ataupun menghalang tuan-tuan daripada menjadi penghuni syurga. Sekadar tu saja tuan-tuan malam ni. Saya pun dah lebih hampir 10 minit. Yang betul yang benar tu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan saya mohon ampun dan maaf. Kalau kita tak berjumpa lagi atau lepas pada ni, insya-Allah mudah-mudahan doalah sama-sama kita berjumpa di syurga Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau lah yang memiliki segala kekuasaan, ya Allah. Engkau lah yang mentadbir segala-galanya, ya Allah. Hamba-Mu yang banyak dosa lagi banyak salah menadah tangan mohon keredaan-Mu, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa mertua kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh ahli keluarga kami, ya Allah. Sama ada yang hidup lebih-lebih lagi yang telah kembali kepada-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami di antara orang yang dapat beribadah dengan sempurna pada bulan Ramadan ini, ya Allah. Begitu juga dengan bulan seterusnya, ya Allah. Jadikanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami orang yang menjaga solat, ya Allah. Terutamanya solat dalam keadaan berjemaah, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Andai ada di antara kami atau ahli keluarga kami yang sedang sakit, ya Allah, Kau sembuhkanlah penyakit kami, ya Allah, agar kami dapat beribadah kepada-Mu, ya Allah. Andai ada di antara kami atau ahli keluarga kami yang berhajat, ya Allah, Kau tunaikanlah hajat baik kami, ya Allah. Andai ada di antara kami atau ahli keluarga kami yang berhutang, ya Allah, permudahkanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami membayar hutang tersebut, ya Allah. Janganlah Kau jadikan kami atau ahli keluarga kami orang yang mati meninggalkan hutang, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kepada seluruh ahli keluarga kami yang telah berada di kubur, ya Allah, permudahkanlah mereka di kubur, ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka, ya Allah. Terangilah kubur mereka, ya Allah. Kau tukarkanlah lubang kubur yang sempit kepada taman-taman syurga yang penuh dengan kenikmatan, ya Allah. Kami khususkan doa ini buat kepada kedua ibu bapa kami, ya Allah, yang telah banyak berjasa dan berkorban demi kami, ya Allah. Dari awal kelahiran kami hinggalah mereka menutup mata, ya Allah. Tidak putus-putus mereka membanting tulang, memeras keringat untuk pakaian yang kami pakai, makanan yang kami makan, pelajaran yang dibekalkan kepada kami, ya Allah. Tidak terbalas kami akan jasa dan pengorbanan mereka, ya Allah. Hanya doa yang mampu kami panjatkan buat mereka, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Doa ini juga kami khususkan buat pasangan kami, anak menantu kami, ahli keluarga kami yang telah mendahului kami, ya Allah. Sebagai manusia biasa tentulah banyak salah dan silap yang mereka lakukan semasa hayat mereka, ya Allah. Namun Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahan mereka, ya Allah. Terimalah akan amal ibadah dan kebajikan yang pernah mereka lakukan semasa hayat mereka, ya Allah. Himpunkanlah roh mereka di dalam golongan orang yang beriman dan beramal soleh, ya Allah. Himpunkanlah roh mereka di dalam golongan orang yang mendapat nikmat-Mu di dalam kubur, ya Allah. Seterusnya ke syurgalah hendaknya mereka, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Himpunkanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami di penghujungnya yang tempat yang paling baik, yakni di syurga-Mu, ya Allah. Bagi bertemu dengan-Mu, ya Allah. Bagi bertemu dengan para rasul-Mu, terutamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bertemu dengan seluruh ahli keluarga kami yang telah lama meninggalkan kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadim